Tajuk utama 13 November 2014. Visi Malaysia dalam pembentukan Komuniti ASEAN 2015 diperakui. Operasi besar-besaran Bantras Parti. Kajian mendalam SPR sebelum melaksana pendaftaran automatik SPR. Teruskan bersama saya, Khairul Azwan Arba dan Nur Mazlina Muhammad Nur, pastinya bersama anda dalam Nasional Rapat. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sidang Kemuncak ASEAN ke-25 di Naypyidaw, Myanmar. Visi Malaysia mengenai pasca pembentukan Komuniti ASEAN 2015 diperakui gabungan pertubuhan rantau itu. Deklarasi Naypyidaw mengandungi 8 perkara, antaranya mengulangi ikrar Deklarasi Bandar Seri Begawan 2013 bagi membangunkan rantau itu melalui semangat satu visi, satu identiti dan satu komuniti. Kenyataan itu turut menetapkan untuk mewujudkan satu komuniti yang benar-benar berpaksikan rakyat dan berasaskan peraturan ASEAN selaras tema Kepengerusian Malaysia 2015. Ke arah itu, Majlis Koordinasi ASEAN akan ditugaskan bagi memantau proses pembangunan visi Komuniti ASEAN pasca 2015 dan memastikan dokumen berhubung tiga teras komuniti itu untuk tempoh 2016-2025 diserahkan semasa Sidang Kemuncak ASEAN ke-27. Pasukan petugas khas peringkat tinggi di bawah Majlis Koordinasi ASEAN juga akan dibentuk bagi membantu kumpulan kerja Majlis Koordinasi ASEAN. Hal ini kerana ASEAN mengambil maklum bahawa pelaksanaan visi itu adalah satu proses yang berterusan. Hari kedua Sidang Kemuncak ASEAN ke-25 di Naypyidaw, Myanmar dimulakan dengan Sidang Kemuncak Asia Timur ke-9. Sidang berkenaan dihadiri semua anggota ASEAN dan rakan dialog China, Jepun, Korea Selatan, India, Amerika Syarikat, Rusia, Australia dan New Zealand. Menerusi sidang kemuncak itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijangka meluahkan keprihatinan mengenai isu serantau. Antaranya termasuk isu berhubung menyekat kekejaman dan keganasan puak pelampau. Tidak terkecuali mengekang ancaman IS di Iraq dan Syria yang dijangka dipersetujui sebulat suara oleh semua pemimpin yang terlibat dalam sidang pleno ini. Pemimpin sidang pleno juga dijangka menerima kenyataan bersama berhubung peraturan EAS yang antara lain menghadapi penularan wabak Ebola dan penyeludupan haiwan liar. Dalam acara berasingan, Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor melawat pameran kraf tangan Myanmar. Turut serta Isteri Perdana Menteri Singapura, Isteri Perdana Menteri Thailand, Isteri Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu dan Isteri Setiausaha Agung ASEAN. Datin Seri Rosmah dan delegasi kenamaan terlebih dahulu diperkenalkan dengan artifak batu permata yang terdapat di Myanmar. Mereka juga diberi penjelasan lanjut mengenai seni kraf yang dihasilkan masyarakat Myanmar termasuk permadani, perak, sutra dan barangan kemas. Terdahulu, Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini melakukan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Australia Barat Colin Barnett. Pertemuan berlangsung di bangunan Parlimen di Perth. Ketibaan Tan Sri Muhyiddin disambut Colin Barnett pada pukul 9 pagi tadi. Pertemuan selama setengah jam itu membincangkan perkara berkaitan hubungan dua hala kedua-dua negara. Turut hadir ialah Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Australia, Datuk Zainal Abidin Ahmad dan Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam, Datuk Azharuddin Abdul Rahman. Timbalan Perdana Menteri kemudiannya ke Fugro Offshore Survey di Gaddis Street untuk mendengar taklimat mengenai fasa baharu operasi mencari pesawat MH370. Satu jawatankuasa khas telah dibentuk antara Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Perdana Menteri dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi memeteras pendatang asing tanpa izin parti di Cameron Highlands. Dengan jawatankuasa tersebut, operasi besar-besaran akan dilakukan bagi menahan ejen, majikan dan pegawai kerajaan atau swasta yang menyeludup masuk parti. Jawatankuasa yang saya pengusikan ini akan membuat operasi besar-besaran, tetapi operasi berterusan yang dibuat oleh agensi, terutamanya melalui KDN, itu jalan terus.
jalan terus tiap-tiap hari seperti biasa. Tapi operasi besar-besaran ni akan diumumkan nantilah. Menurut beliau lagi, kerajaan memandang serius perkara tersebut kerana penerokaan tanah dan pembalakan secara haram di Cameron Highlands menjadi punca kepada banjir kilat lalu. Pada itu, Datuk Seri Dr. Syahidan menyokong cadangan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Dewan Rakyat semalam bahawa hukuman sebatan perlu dikenakan terhadap ejen yang menyeludup masuk parti ke negara ini. Berikut perangkaan kes jenayah melibatkan warga asing dari Januari hingga Ogos tahun ini yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Sebanyak 9,496 kes jenayah melibatkan warga asing dicatatkan dalam tempoh tersebut. Jumlah itu adalah 11.2% daripada keseluruhan 85,029 kes jenayah yang direkodkan dalam tempoh sama di negara ini. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan 2,306 kes jenayah melibatkan warga asing adalah jenayah kekerasan iaitu bunuh 167 kes, rogol 138 kes, samun berkawan bersenjata api 108 kes, samun berkawan tanpa senjata api 1,008 kes, samun bersenjata api 10 kes, samun tanpa senjata api 377 kes dan mencederakan 498 kes. 7,190 kes pula melibatkan jenayah harta benda iaitu curi 1,871 kes, curi kereta 568 kes, curi motosikal 1,252, curi jentera berat 78, ragut 318 dan pecah rumah sebanyak 3,103 kes. Dalam pada itu, Kementerian Dalam Negeri mengesyorkan satu suruhanjaya ditubuhkan bagi memantau sebarang isu berkaitan pekerja asing di negara ini. Menurut Menterinya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kertas cadangan penubuhan itu akan diserah kepada Jemaah Menteri untuk diperhalusi. Dengan penubuhan suruhanjaya berkenaan, isu dan masalah berkait pekerja asing dapat ditangani dengan penuh efisien. Bukan di bawah KDN, bukan di bawah Kementerian Sumber Manusia, bukan di bawah MITI, di bawah JKR, di bawah Tourism. Ianya hanya satu badan saja. Jadi kertas berkenaan sedang disediakan dan akan dibentangkan pada jawatankuasa khas Kabinet mengenai pekerja asing. Sebaik rancangan itu diperkemas, kertas cadangan akan diserahkan kepada jawatankuasa khas Kabinet untuk pertimbangan. Mengulas mengenai isu di Cameron Highlands, Datuk Seri Zahid menyatakan seramai 322 pekerja asing dicekup dalam operasi bermula Ahad lalu. 141 daripadanya adalah pemegang kad pelarian UNHCR yang tidak layak bekerja. Mengulas mengenai tuntutan penjenayah untuk membebaskan pengusaha ternakan ikan dalam sangkar yang diculik di Sabah Jun lalu, beliau berkata sebarang tuntutan tidak akan dilayan. Bagaimanapun, proses rundingan untuk membebaskan mangsa masih berjalan dan ahli keluarga mangsa ada bertemu dengannya semalam. Mereka memohon kerajaan membayar RM3 juta kepada kumpulan penculik untuk pembebasan itu. Selain pengusaha sangkar ikan, seorang anggota polis turut diculik kumpulan penjenayah di negeri sama sebulan kemudian. Kedua-duanya dipercayai berada di bawah tahanan penculik yang berpengkalan di selatan Filipina. Kajian lebih mendalam perlu dilakukan SPR sebelum melaksanakan pendaftaran pengundi secara automatik bagi mereka yang mencapai usia 21 tahun. Pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata jika pendaftaran automatik itu dilakukan, ia akan menyebabkan pertambahan jumlah pengundi secara mendadak di beberapa kawasan. Justru SPR akan bergantung 100% dengan data Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan kesukaran akan berlaku jika terdapat masalah pada data seperti alamat tidak lengkap atau maklumat silap. Jelas beliau, persempadanan semula kawasan pilihan raya juga wajar dilaksana berikutan peningkatan jumlah pengundi baharu berdaftar sejak lebih sedekad lalu melebihi 3 juta orang. Cadangan persempadanan akan dibuat dalam masa terdekat selepas notis dan warta dikeluarkan. Bantahan dan cadangan boleh dikemukakan kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan kumpulan 100 pengundi berdaftar sebelum dibentangkan di Dewan Rakyat. Tapi kalau mereka tak mahu, mereka ada hak di dalam Dewan Rakyat nanti yang masa berbincang. Tetapi jangan salahkan SPR. Selalu menuduh SPR, mengapakah pengundinya dikapar terlalu ramai. 140 lebih ribu. Mengapakah pengundinya dipucung terlalu ramai.
Tidakkah SPR nak membelah dua parlimen dan sebagainya. Jadi ini masanya kita mengkaji semula sempadan itu, bilangan kerusi itu, supaya memberi kemudahan kepada semua pihak, termasuk kepada parti-parti politik yang bertanding. Tan Sri Aziz menyatakannya di Ibu Negara selepas merasmikan Seminar Pilihan Raya Kecil PRK Anjuran Majlis Profesor Negara. Dalam perkembangan berkaitan urusan kajian semula persempadanan bagi bahagian-bahagian pilihan raya negeri Sarawak hanya dapat dimulakan sebaik Undang-Undang Perlembagaan Negeri berhubung perkara itu dikuatkuasakan. Setiausaha SPR Dato' Abdul Ghani Saleh dalam satu kenyataan berkata ia tertakluk kepada peruntukan Fasal 3B Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Apabila notis dikeluarkan, SPR perlu menyiapkan kajian tersebut dalam tempoh yang tidak melebihi 2 tahun dari tarikh bermulanya kajian semula itu. Jika mengikut Fasal 6 Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan, urusan kajian semula persempadanan itu terbahagi kepada 3 unit berasingan, iaitu negeri-negeri Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Justru urusan persempadanan bagi Sarawak boleh dilakukan secara berasingan daripada unit-unit lain. Selasa lepas Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak meluluskan rang undang-undang untuk menambah jumlah anggota DUN daripada 71 ketika ini kepada 82. Menurut Menteri Perumahan dan Pelancongan Sarawak, Datuk Amar Abang Johari Tun Openg, pertambahan tersebut pada prinsipnya disebabkan peningkatan populasi yang boleh mengundi. Tiada petani berdaftar dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang terlibat dengan banjir lumpur di Cameron Highlands 5 November lalu. Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan kesemua mereka yang terjejas dalam kejadian itu pengusaha kebun sayur haram. Justru tiada sebab untuk peniaga menaikkan harga sayur di pasaran. Because yang involved dalam tanaman sayur di Cameron Highlands tu adalah mereka yang menanam secara haram. Jadi mereka tidak daftar dengan kita. Yang terlibat itu semuanya yang haram tu. Itu saya kata tadi dari segi statistik jumlah pekebun sayur misalnya, dia tak termasuk dalam statistik jumlah pekebun sayur tu sebab dia illegal. Jadi dia tak masuk dalam senarai kita. Bagaimanapun jelas Datuk Seri Ismail Sabri, kementeriannya bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan akan memantau harga sayur di pasaran. Ia bagi memastikan tidak ada peniaga yang mengambil kesempatan menaikkan harga kerana alasan bekalan berkurangan akibat banjir lumpur tersebut. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri merasmikan Seminar Kepimpinan Peladang Nita Kebangsaan Pertubuhan Peladang 2014 di Ibu Negara. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani juga dijangka memulakan kerjasama pertama dengan Chile pada tahun depan bagi kajian dan pembangunan R&D projek penanaman bijirin Golden Grain. Timbalan Menterinya Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata projek itu membolehkan Malaysia dan Chile meluaskan kerjasama lebih daripada sekadar aktiviti perdagangan dua hala. Menurut Datuk Seri Tajuddin, bijirin Golden Grain kaya dengan khasiat asid amino, tinggi kandungan protein dan merupakan bijirin yang menjadi kegemaran dalam kalangan rakyat Eropah. Banyak dia punya kelebihannya. Jadi kajian nak dibuat oleh pihak Chilean Agriculture Research bersama dengan Mardi di sini untuk melihat sama ada ianya boleh menjadi satu benih baru kepada tanaman padi di negara kita yang boleh ditanam di sini bagi tujuan. Datuk Seri Tajuddin bercakap kepada media selepas menerima kunjungan hormat Duta Chile ke Malaysia Christian Rehren di Putrajaya. Malaysia juga merancang untuk menjalin kerjasama dengan Chile dalam industri perikanan laut dalam. Selain itu, Chile berpotensi untuk menjadi pengekspor daging kambing dan lembu halal ke Malaysia. Namun perkara itu masih di peringkat kajian.
Kutipan bayaran balik pinjaman PTPTN meningkat 100% bagi tempoh bulan Oktober hingga setakat ini. Perkembangan memberangsangkan itu ekoran pengumuman Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Dewan Rakyat awal bulan ini, peminjam tegar PTPTN akan disenaraikan dalam Central Credit Reference Information System (CCRIS) mulai tahun depan. Bercakap di Parlimen, pengerusi PTPTN Datuk Syamsul Anwar Nasarah memaklumkan bagi tempoh 1 hingga 6 November lepas jumlah kutipan ialah 10.8 juta ringgit. Ia peningkatan mendadak dibandingkan dengan tempoh sama bulan Oktober yang mencatat kutipan 5.2 juta ringgit. Positif dapat kita lihat hari ini, kunjungan minjam-minjam kita di kaunter PTPTN di seluruh negara nampak begitu meningkat sekali, dan hotline kita juga dikunjungi oleh purata 1,500 pengunjung sehari. Ini juga peningkatan, maknanya peningkatan berlaku dari segi jumlah bayaran. Jelas beliau, bilangan panggilan ke talian hotline PTPTN juga telah meningkat. Selain tugasan utama membantu pencarian pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi, aspek keselamatan tetap menjadi amalan penting anak-anak kapal Go Phoenix. Ini kerana sebarang kelalaian dalam soal keselamatan akan mengakibatkan misi pencarian tergendala. Laporan seterusnya bersama wartawan Auluddin Durrani yang mengikuti misi pencarian itu di selatan Lautan Hindi. Menurut Ketua Pegawai Keselamatan Kapal Igor Pageski, latihan simulasi kecemasan di atas kapal perlu dilaksanakan pada setiap kali pelayaran. Selain penyelenggaraan kapal selama 24 jam, latihan simulasi itu amat penting bagi memastikan keselamatan anak-anak kapal dan penumpang terjamin. Fire on board, it can be the man overboard, or it can be the abandoned ship drill. So that's why it's like actually also the part of our job at sea, that to familiar the crew and pass to them our experience and pass to them our knowledges regarding the safety at sea and survival at sea as well. Latihan simulasi bermula dengan siren keselamatan khusus untuk kebakaran diaktifkan. Semua anak-anak kapal dan penumpang kemudiannya diarahkan bergegas ke kawasan berkumpul di dek atau lantai utama. Taklimat pendek akan diberikan selepas memastikan tiada sesiapa yang tercicir atau terperangkap di dalam kebakaran. Dua anak kapal yang bertindak sebagai anggota pasukan penyelamat dengan serta-merta memakai jaket kalis api sebaik lokasi kebakaran dikenal pasti. Dengan dibantu oleh petugas lain, mereka bergerak ke lokasi untuk mengawal api daripada merebak. Sekiranya terdapat mangsa terperangkap, menjadi tugasan utama untuk mengeluarkan mangsa ke tempat lebih selamat. Latihan simulasi selesai dalam tempoh setengah jam dan taklimat akhir diberikan bagi mengenal pasti sebarang kekurangan, khususnya berkaitan prosedur operasi menyelamat. Sementara tadi adalah satu latihan kebakaran yang membabitkan anak-anak kapal GO Phoenix ini. Ini dilakukan setiap seminggu sekali bagi memastikan semua anak kapal memahami tanggungjawab dan tugasan masing-masing sekiranya berlaku kecemasan. Auluddin Durrani dan jurukamera Abdul Halim Muhammad Yusof melaporkan dari kapal GO Phoenix di selatan Lautan Hindi untuk Berita RTM. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kini berada di Perth turut mendengar taklimat mengenai fasa baru operasi mencari pesawat MH370 petang tadi. Beliau menjelaskan komitmen akan terus diberi kerajaan dalam usaha mencari pesawat MH370. Jelas beliau, ketika ini usaha pencarian yang kini memasuki fasa laut dalam dibuat melibatkan 3 buah kapal pengesan berteknologi tinggi iaitu Fugro Equator, Fugro Discovery dan GO Phoenix. Kepakaran untuk mengenal pasti di mana kawasan-kawasan yang agak kemungkinannya berlaku. Mereka sudah ambil kira daripada beberapa cara-cara kita bukan saja survey tapi perkiraan di mana kemungkinan perkara itu terjadi. Jadi yang penting saya telah menyatakan tadi harapan kita supaya gerak kerja ini akan terus berjalan. Bilakah masanya ia akan dapat
selesai. Sampai hari ini kita belum pasti lagi, tapi mereka ada kontrak. Jadi kontrak ini mereka perlu sempurnakan. Menurut beliau, kawasan pencarian laut dalam kini telah mencapai 10% daripada 160,000 kilometer persegi keseluruhannya. Bagi menjaga kebajikan pelajar di Australia, Kementerian Pendidikan membangunkan Dewan Malaysia yang baru di Perth. Dewan Malaysia Perth yang ketiga di Australia selepas Sydney dan Melbourne. Dalam ucapan perasmiannya, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata penubuhan Dewan itu salah satu pelaburan kerajaan bagi meningkatkan keupayaan modal insan negara menerusi penyediaan kemudahan prasarana di luar negara untuk merangsang suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Idea mewujudkan Dewan itu tercetus hasil cadangan pelajar Malaysia ketika beliau melakukan lawatan kerja di Perth pada tahun 2009. Dewan Malaysia di Perth ini juga akan menjadi tempat bagi penuntut Malaysia di sini untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang boleh mengeratkan silaturahim serta meningkatkan kecintaan kepada negara. Ini termasuklah aktiviti kebudayaan, forum-forum ilmiah. Pembinaan Dewan ini melibatkan kos RM30,000. Sehingga kini 8 buah Dewan Malaysia telah dibina Kementerian Pendidikan di luar negara. Biro Kebajikan UMNO telah mengedarkan bantuan ke kawasan yang dialami bencana bagi meringankan beban masyarakat yang terjejas. Antara lokasi tersebut Cameron Highlands dan beberapa lokasi di Kedah yang mengalami puting beliung. Menurut pengerusinya, Datuk Abdul Aziz Abdul Rahim, Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengeluarkan arahan kepada biro tersebut pada minggu lepas bagi menyalurkan bantuan. Saya yakin dan percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan kami semua berada di bawah, khususnya saya sebagai pengurusi Biro Kebajikan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah sudah berada di bawah untuk memastikan rakyat dapat pembelaan dalam konteks bencana ini dan secepat yang mungkin. Okey. Antara bantuan yang disalurkan ialah bahan makanan, pakaian dan wang bantuan. Menurut beliau lagi, biro tersebut akan sentiasa bersedia menghulurkan sebarang bentuk bantuan jika berlaku bencana bagi menjaga kebajikan orang ramai. Sementara itu, dalam sidang media di IPK Kedah, pemangku Ketua Polis Kedah memaklumkan pihaknya sudah bersiap siaga bagi menghadapi kemungkinan banjir berlaku di negeri itu. Persiapan melibatkan kekuatan seramai 1,732 anggota dan 23 buah bot penyelamat untuk operasi membantu dan menyelamat mangsa banjir. Saya aspek logistik dan juga aspek manpower tidak menjadi kekangan lah. As per now, kita menyelamat mangsa banjir bersama dengan agensi lain seperti JEPAM, Robo, Rela dan sebagainya. Turut dibekalkan kemah lori trailer untuk mengangkut bot dan generator. RTM selaku stesen penyiaran kerajaan sentiasa berusaha membantu industri perfilman negara dan menjadi antara pembeli utama program-program tempatan. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Abu Bakar Abdul Rahim, RTM masih mengekalkan kuota pembelian program-program drama dan filem tempatan, namun ia dibuat secara berhati-hati untuk mengelak pembaziran ekorat teguran yang dibuat laporan Ketua Audit Negara. Datuk Abu Bakar dalam satu kenyataan berkata sepanjang tahun ini selain daripada kejadian MH17 dan MH370, RTM juga menjadi penyiar rasmi FIFA World Cup 2014 yang turut mengurangkan masa siaran drama dan program tempatan. RTM juga katanya mempunyai program-program yang telah dibeli pada tahun-tahun sebelumnya yang masih belum disiarkan. Ia turut menyumbang kepada pengurangan pembelian rancangan daripada penerbit tempatan sepanjang tahun. Penjelasan beliau itu dibuat berikutan tulisan Datuk Rosham Noor dalam ruangan sebuah akhbar hiburan mingguan Ahad lalu yang bertajuk RTM tidak membeli drama dari penggiat seni sejak Januari lalu menyebabkan industri perfilman Melayu makin tenat. Melalui kenyataan itu, beliau juga menyahut baik pengumuman Kementerian Komunikasi dan Multimedia baru-baru ini tentang penubuhan Majlis Perundangan Industri Kandungan Kreatif. Beliau turut mengalu-alukan pandangan dan cadangan daripada pihak industri mengenai bagaimana RTM dapat membantu memperkembangkan lagi industri kreatif negara.
Maktab Rendah Sains MARA MRSM berbayar. Itu perancangan Majlis Amanah Rakyat MARA khusus untuk keluarga yang berkemampuan ekoran terdapat permintaan tinggi dalam kalangan mereka. Menjelaskan perkara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Alexander Nantalinggi berkata, MARA kini sedang mengkajinya terutama berkaitan modul pembelajaran. Pembelajaran MRSM sedia ada. Walau bagaimanapun, MARA dalam tindakan mengemaskini modul-modul sedia ada dan pada masa yang sama, MARA melalui subsidiarinya sedang membuat kajian lanjut berkenaan cadangan pelaksanaan MARA atau MRSM, Maktab Rendah Sains MARA berbayar. Sebaik sahaja kajian berkenaan selesai, ia akan dibawa untuk pengetahuan dan makluman pihak berwajib termasuk jemaah menteri untuk kelulusan atau sebaliknya. Beliau berkata demikian semasa menggulung perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2015 peringkat jawatankuasa bagi kementeriannya. Ketika ini, MRSM sedia ada ditubuhkan dengan memberi keutamaan kepada pelajar dari keluarga berpendapatan rendah dari sekolah pedalaman, luar bandar dan kawasan bandar yang meliputi kawasan setinggan dan daif. Kerjasama Malaysia-Indonesia bagi memastikan paras air di Tanah Gambut sentiasa dipelihara. Satu perjanjian persefahaman baru mengenainya akan dibuat dalam tempoh terdekat. Jelas Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Dr. James Dawes Mamit, walaupun perjanjian terdahulu telah tamat, kerjasama antara dua buah negara berjiran itu perlu diteruskan. Ia berikutan penyusutan paras air bawah tanah di Sumatera dan Kalimantan, Indonesia akibat musim kemarau. Bagaimanapun, kementeriannya tidak dapat memberikan sebarang pandangan berkenaan situasi di negara tersebut kerana ia di luar bidang kuasa kerajaan negara ini. Justru, melalui perjanjian bersama, beliau yakin pihaknya dapat memberi lebih banyak saranan dan nasihat kepada kerajaan Indonesia. Sebab daripada pengalaman penyelidikan dulu di Sarawak 3 tahun di dalam Tanah Gambut, saya yakin saya boleh beri banyak lagi saranan dan nasihat sama ada ke kerajaan kita ataupun di kementerian dan di kerajaan Indonesia. Daripada segi keluasan tanah di Indonesia yang kita sudah buat check dam ini, kita tak tengok keluasan tanah, kita hanya membuat check dam dengan bilangan yang kita telah buat di Riau. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil PSM Sungai Siput, Dr. Michael Jayakumar Devaraj. Sistem peperiksaan dalam talian yang diperkenal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA bermula 30 April lalu dianggap berjaya. Untuk itu, bagi memastikan kelancarannya, sistem berkenaan akan ditambah baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Joseph Antulu Belaun berkata, berbanding kaedah peperiksaan secara konvensional, sistem dalam talian telah memperlihat peningkatan ketara jumlah calon yang mengambil peperiksaan. Di Semenanjung dahulu, dari jumlah orang yang dipanggil untuk menduduki peperiksaan ini, hanya 50% saja yang akan hadir pada hari yang tersebut. Di Sabah 54%, di Sarawak 56%. Selepas sistem peperiksaan online ini diwujudkan, dilaksanakan, di Semenanjung dari 50 meningkat kepada 62%, di Sabah meningkat daripada 54 kepada 68%, di Sarawak dari 56% kepada 65%. Bagi memastikan peperiksaan seumpama itu berjalan lancar, sistem pelayan untuk melaksanakannya juga ditambah baik berdasarkan keputusan 6 ujian tekanan yang dibuat untuk mengatasi masalah teknikal. Ia dipantau pasukan teknikal khas yang dibentuk untuk menjawab sebarang pertanyaan daripada calon-calon yang bermasalah ketika menduduki peperiksaan dalam talian itu. Terdapat kriteria yang dijadikan panduan untuk melantik Ketua Pegawai Eksekutif CEO di setiap syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan jawatan itu dipegang oleh individu yang benar-benar berkaliber.
Timbalan Menteri Keuangan Datuk Ahmad Mazlan menjelaskan garis panduan itu termaktub dalam buku khas bertajuk meningkatkan keberkesanan lembaga pengarah yang diterbitkan Jawatankuasa Putrajaya sebagai penilaian bagi prestasi tinggi sesebuah GLC. Pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif CEO syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC pada kebiasaannya melalui proses pencalonan di Jawatankuasa penamaan di peringkat lembaga pengarah. Seterusnya, cadangan jawatankuasa berkenaan akan dimajukan ke lembaga pengarah untuk sokongan dan lantikan oleh Menteri Keuangan. Bagi sesetengah pelantikan CEO GLC, kelulusan tambahan daripada Kementerian Keuangan turut diperlukan bergantung kepada hak pemegang saham khas. Selain itu, calon bagi jawatan itu juga akan dipilih berdasarkan pengalaman, kepakaran serta kemampuan individu tersebut untuk menerajui sesebuah GLC. Setiap CEO juga perlu mempunyai integriti yang tinggi selain memahami pelbagai peranan kerajaan dalam menguruskan sosioekonomi. Mereka juga diwajibkan menghayati 3 teras utama program transformasi GLC, iaitu asas pembangunan negara, tumpuan kepada prestasi dan tadbir urus, nilai pemegang saham dan pengurusan pemegang kepentingan. Semua iklan perkhidmatan kesihatan oleh hospital, klinik dan makmal mesti mendapat kelulusan Lembaga Iklan Ubat LIU sebelum ia boleh disiarkan kepada awam. Syarat tersebut dinyatakan dalam Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956. Bagi tahun ini sehingga Oktober lalu, LIU telah meluluskan 465 permohonan. Dalam jawapan bertulis kepada soalan wakil DAP Bakri Ertekwa, Menteri Kesihatan Datuk S. Subramanian memaklumkan sehingga kini terdapat 246 permohonan daripada klinik dan hospital swasta untuk mendapatkan kelulusan LIU. Bagi tahun 2012, sebanyak 394 kelulusan iklan ubat diberi, manakala tahun lepas 516 kelulusan. Dalam perkembangan lain, Kementerian Kesihatan menyenaraikan jumlah pegawai perubatan bukan warga negara mengikut negeri sehingga 30 September 2014. Pegawai perubatan dari India merupakan paling ramai bertugas di negara ini, iaitu 46 orang. Ia diikuti dengan Myanmar 20 orang dan Mesir 16 orang. Bidang kepakaran yang banyak diceburi oleh pegawai perubatan warga asing adalah oftalmologi dan bedah umum. Menunggu Indonesia menyerahkan senarai nama anggota Jemaah Islamiyah JI yang akan dibebaskan tahun ini. Seterusnya, kerjasama ASEAN-APOL diperkukuh bagi mengelak negara menjadi markas kumpulan militan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan lebih 300 anggota JI akan dibebaskan tahun ini. Segelintir daripadanya adalah warga Malaysia, termasuk pakar membuat bom Taufik Abdul Halim. Pasti. Kalau dia masuk je, mesti dia kena. Sebaik diusir pulang ke tanah air, PDRM akan menahan individu berkenaan untuk siasatan kes jenayah yang dilakukan di Malaysia. Taufik, bekas tahanan ISA, dipercayai turut terlibat dengan rompakan sebuah bank di Petaling Jaya pada 2001. Susulan kejadian seorang kanak-kanak prasekolah Adam Zikri Faizul Khairi yang terjatuh dari tingkat 2 Sekolah Kebangsaan Taman Tasik Jaya Seremban 2 semalam. Siasatan awal polis mendapati kanak-kanak tersebut diangkat seorang kanak-kanak istimewa ke atas tembok koridor dengan niat untuk bermain. Menurut Ketua Polis Daerah Seremban, Superintendent Muhammad Zaki Harun, 3 saksi berumur 11 tahun yang menyaksikan kejadian telah memberikan keterangan. Ia melibatkan kanak-kanak istimewa yang cuba untuk bermain dengan mangsa. Kejadian itu berlaku apabila seorang kanak-kanak yang bersekolah di sekolah khas, iaitu kanak-kanak yang mengalami autism. Dia ada satu kelas khas di sana dan semasa selepas pembelajaran, kanak-kanak autism ini telah berjumpa dengan mangsa di tingkat 2 dan telah mengangkat mangsa diletakkan di atas tembok koridor sekolah. Kemudian mungkin kanak-kanak dalam kedudukan tidak stabil di atas tembok berkenaan yang hanya kecil,
menyebabkan kanak-kanak ini off balance, nak jatuh. Tindakan kanak-kanak istimewa berumur 12 tahun yang menghidap autisma dan hyperaktif itu menyebabkan mangsa patah tangan dan kaki selain cedera pada kepala. Pemandu Jentera Jengkaut M. Gunalan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Petaling Jaya atas tuduhan mengugut timbalan Menteri Pendidikan P. Kamalanan tahun lalu. Gunalan 36 tahun didakwa menghantar SMS yang berbaur ugutan dan mendatangkan ketakutan. Gunalan didakwa melakukan perbuatan itu pada 2.26 pagi 20 Oktober tahun lepas di alamat nombor 13 Jalan Cecawi 6 Palang 17 Seksyen 6 Kota Damansara. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Tan Gin Han mengikut Seksyen 507 Kanun Kesiksaan. Sabit kesalahan membawa hukuman penjara 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Hakim Yasmin Abdul Razak menetapkan 15 Disember ini sebagai tarikh pengurusan kes. Hakim membenarkan tertuduh dibebaskan dengan kejamin RM6,000. Seorang remaja warga Myanmar yang bekerja sebagai buruh kontrak bakal berdepan hukuman penjara 30 tahun atas tuduhan membunuh rakan sekerja pada 2 April lalu. Dia dituduh melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan objek keras di rumah kongsi yang dihuni hampir 14 pekerja selepas berlaku pergaduhan di antara mereka. Kejadian itu berlaku di Kampung Durian Mentangau, Dungun, Terengganu. Hakim Mahkamah Session Kuala Terengganu Tuan Azhar Othman menetapkan 15 Disember depan sebagai tarikh jatuh hukum terhadap Nur Kamal Syamsu, 17 tahun selepas mengaku bersalah atas pertuduhan di bawah Seksyen 304(A) Kanun Kesiksaan. Mengikut fakta pertuduhan, tertuduh yang memiliki kad UNHCR didakwa pada 2 April lalu telah melakukan perbuatan sehingga menyebabkan kematian terhadap Muhammad Rafiq Said Karim. Tertuduh diberkas polis tidak sampai 24 jam hasil maklumat awam di hadapan Pasaraya Tunas Manja Dungun ketika membeli tiket bas untuk melarikan diri ke Kota Baru. Pertuduhan kes dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Nazliza Muhammad Nazri, manakala tertuduh yang tidak fasih berbahasa Melayu diwakili seorang jurubahasa. Universiti Teknologi Malaysia UTM bakal laksana 3 projek penyelidikan berimpak tinggi dinamakan Kerusi Alam Sekitar mulai tahun hadapan. Ia dalam usahanya mengekalkan kelestarian khazanah alam sekitar di Johor. Naib Chancellor UTM Profesor Datuk Dr. Wahid Omar berkata ketiga-tiga projek itu merupakan antara perancangan digariskan dalam pelan 5 tahunnya bagi memastikan perancangan pembangunan mapan alam sekitar di Johor. Ketiga-tiga kajian berimpak tinggi itu yang memerlukan RM3 juta setahun untuk menampung proses penyelidikannya bakal memberi manfaat kepada masyarakat dan menyokong pertumbuhan ekonomi. 3 projek utama itu bakal melibatkan kelestarian alam sekitar dan pembangunan ekopelancongan di Endau Rompin, pengurusan bersepadu lembangan Sungai Johor serta pengurusan bersepadu dan lestari sisa bandaran. Berani UTM lah untuk membuat lonjakan besar dalam research yang kita announce this is big project yang akan dilancarkan, dan kita juga mengalung-galungkan tadilah kalau mengharapkan fund daripada pihak-pihak yang biasa kita dapat mungkin sukar. This is something yang very comprehensive research memerlukan kepakaran kepakaran yang kita terpaksa mungkin share daripada the renowned professor dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di UiTM Sukudai Johor. Projek tersebut mampu membantu menaik taraf imej dan kehidupan rakyat Johor khususnya dan Malaysia amnya. Pos Malaysia menyerahkan permohonan cadangan kepada kerajaan bagi menguruskan program rasionalisasi subsidi bahan api negara. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Pos Malaysia, Datuk Iskandar Mizal Mahmud, pihaknya masih menantikan jawapan dari kerajaan yang kini sedang menilai permohonan tersebut. We've given we've participated in the request for proposal, and we'll see when they decide on it. Beliau yang ditemui pada Majlis Pelancaran Perkhidmatan Terbaru Pos Malaysia, Easy Pos, bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai butiran permohonan itu. Pos Malaysia dan Data Sodiq Group Sdn Bhd telah bergabung tenaga untuk membida konsesi bagi menguruskan program rasionalisasi subsidi bahan api.
Setakat ini 7 syarikat telah dilaporkan menghantar cadangan kepada Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Seramai 150 pelajar tahfiz menerima tawaran skim pembiayaan Hafiz atau SPH bagi tahun 2014. Ia untuk membolehkan mereka mendalami pengajian dalam pelbagai bidang di peringkat ijazah sarjana muda dan sarjana dalam dan luar negara. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khir Baharom, walaupun pelajar ini menceburi pelbagai bidang pengajian seperti qiraat, perubatan sains dan kejuruteraan, mereka juga akan terus memartabatkan Al-Quran. Para penerima skim ini terlebih dahulu perlu mengisi borang permohonan sebelum dipilih oleh pihak JAKIM melalui sesi temuduga. Untuk tahun ini, pihak JAKIM menerima 357 permohonan dan hanya 150 orang yang terpilih. Bersungguh-sungguh di peringkat pengajian ni kerana ini menjadi suatu neraca timbangan. Kerana skim ni baru amat diperkenalkan, neraca timbangan saya kata ialah untuk adik-adik di belakang ikut. Yang keduanya ialah untuk supaya skim ni dapat kita lanjutkan lagi di masa hadapan dengan keputusan positif. Skim yang mula diperkenalkan pada tahun 2012 itu telah memperuntukkan dana sebanyak 5.7 juta ringgit melibatkan seramai 397 penerima. Sementara itu, bagi penerima skim tersebut, ia akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menimba ilmu dan meningkatkan syiar Islam. Saya cukup-cukup berbangga dengan usaha daripada pihak kerajaan ini atau usaha memberi perhatian juga kepada kami yang memperjuangkan atas keislaman ni dan juga agama supaya mana fahaman-fahaman yang berada di luar sana dan juga nanti kami boleh menjadi mungkin seorang ulama ataupun umara yang profesional bagi menangani segala isu-isu semasa yang berkenaan dengan agama ini. Bersyukur kerana Allah pilih saya untuk mendapat beasiswa ni sebab saya tahu keluarga saya pun mungkin kekurangan daripada segi kewangan. Baik, kita beralih ke perkembangan sukan dari dalam dan luar negara bersama Rizal Sabini. Baik, teruskan Rizal. Terima kasih Kai dan Umar Zalina. Antara yang menarik dalam segmen sukan malam ini. Khairul Azhan raih 2 trofi. Dolah bingung pemain hilang punca. Semuanya selepas ini. Assalamualaikum. Sukan kami mulakan dengan anugerah bola sepak kebangsaan 100 Plus FAM. Seperti yang diramal, juara treble Pahang yang muncul juara Piala Sultan Ahmad Shah, Piala FA dan Piala Malaysia mendominasi anugerah bola sepak kebangsaan apabila membolot 5 daripada 13 anugerah yang dipertandingkan. Lebih manis apabila penjaga gol Tok Gajah Muhammad Khairul Azhan Khalid berjaya merangkul 2 gelaran iaitu pemain paling bernilai atau MVP serta penjaga gol terbaik. 2 anugerah yang diraih pastinya manis sebab penjaga gawang kelahiran Kuantan apatah lagi baru saja menyambut hari lahir yang ke-25 pada 7 November lalu. Khairul Azhan atau senang dipanggil Yan dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik sekaligus menewaskan penerima anugerah sama pada tahun lalu Khairul Fahmi Cik Mat. Tak disangka 2 anugerah penjaga terbaik dengan pemain bernilai. Saya pun syukur Alhamdulillah mana kemenangan belah-belah ni lah. Tak terkata lah. Yan turut dipilih sebagai pemain paling bernilai MVP 2014 selepas aksi mantamnya menafikan sepakan penalti ketika membantu Pahang mempertahankan Piala Malaysia 1 November lalu. Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang turut menerima anugerah Persatuan Bola Sepak Terbaik sementara Zainal Abidin Hassan menerima anugerah Ketua Jurulatih Terbaik manakala Kapten Tok Gajah Razman Roslan dipilih untuk meraih anugerah Pemain Pertahanan Terbaik. Hadir menyampaikan hadiah timbalan Presiden FAM Datuk Mokhtar Ahmad dan Setiausaha Agung FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin. Sementara itu, penyerang Terengganu Muhammad Nur Farhan Muhammad mengekalkan anugerah penyerang terbaik untuk kali kedua berturut-turut selepas memenanginya pada tahun lalu. Beliau yang masih mencari rentang untuk beraksi selaku penyerang menjadikan anugerah ini sebagai pembakar semangat
untuk beraksi bersama pasukan Kelantan tahun depan. Kalau diikutkan tahun ni saya sendiri perlu akui yang mana saya rasa saya kurang selesa bermain pada terlalu banyak posisi. Jadi saya untuk mengekalkan satu prestasi yang orang cakap 100% tu adalah sedikit susah lah untuk saya. Jadi apa pun saya telah berusaha untuk bekerja keras dan pihak yang menilai pun nampak semua tu dan saya berterima kasihlah kepada mereka. Malah beliau terus memasang impian untuk memikat jurulatih skuad kebangsaan sekaligus disenarai untuk menggalas tugas selaku pemain Malaysia di pentas antarabangsa. Persembahan long lay skuad kendalian Dollah Saleh ketika berdepan Syria jelas mengundang 1001 persoalan. Adakah Harimau Malaya sudah bersedia untuk beraksi di Piala Suzuki AFF? Suka ataupun tidak, Dollah Saleh hanya mempunyai 9 hari untuk persiapan akhir sebelum memulakan kempen Piala Suzuki hujung bulan ini. Dollah Saleh nyata bingung dengan aksi hambar anak didiknya sehingga membenarkan Syria meledak 3 gol sepanjang perlawanan. Marking dia tak tight, dia loose marking, and every time kita cakap second ball dia tak faham, dia mesti cari stagnan kat situ, berdiri aje. Every time crosses, bola cross, mereka duduk kat situ je, sedangkan pemain Syria sentiasa bergerak mencari ruang. Sebab itu Syria banyak ambil peluang-peluang yang terhidang. Dollah Saleh turut meluahkan kekecewaan terhadap barisan serangan yang gagal menyudakan beberapa peluang terhidang. In term of teamwork still kita punya weakness, but I believe that against Vietnam I try to put my best 11 actually. No more try players to fill the first 11. Ini merupakan kekalahan ketiga dari 4 perlawanan persahabatan skuad kendalian Dollah Saleh dan kemenangan tunggal Harimau Malaya adalah ketika berdepan Kemboja September lalu. Sementara itu, bagi ketua pasukan Syukur Adan, masih banyak yang perlu diperkemaskan bagi mempersiapkan pasukan sebelum berlepas ke Singapura. Sekarang ni yang penting dalam pasukan, kita playing teamwork kan, jadi pasukan lagi penting. Kami ambil kekalahan tu, jadi saya harap apa-apa sekalipun kita kena looking forward lah. Kita tak boleh tunduk lagi dah. Apa yang nak berlaku, cemuhan ke apa pun sekalipun, tapi player mesti looking forward juga untuk Vietnam dan seterusnya AFF. Bagi jurulatih Syria Muhammad Al-Fakir, kemenangan ini adalah penting buat pasukannya yang dalam persiapan ke kelayakan Piala Asia bawah 22 tahun pada 2015. We come here because we want to win in this match. And thank God we can do this. Our player was very good in this match, very strong, good mentality, good positioning in the field. And I think we scored 3 times, but we lose many chances in front of the goal. Dalam pada itu, kelekaan pertahanan dihukum seawal minit keempat hasil rembatan dari luar kotak penalti oleh Nadim Shabak. Dua jaringan Syria hadir di babak kedua menerusi jaringan Shan Harib Malki. Jaringan itu sekaligus menenyapkan semangat juang anak didik Dollah Saleh meskipun pemain-pemain simpanan dibawa masuk untuk mengurangkan defisit gol. Namun pelawat menjaringkan gol ketiga di minit ke-66 menerusi jaringan Omar Khirbin untuk keputusan muktamad Malaysia 0, Syria 3. 16 November ini skuad Dollah Saleh akan bertemu Vietnam bagi menghadapi perlawanan persahabatan terakhir sebelum Piala Suzuki AFF bermula 23 November ini. Sementara itu, kekalahan 0-3 di tangan Syria harus segera dilupakan Harimau Malaya. Penolong pengurus skuad kebangsaan Datuk Hamidin Muhammad Amin menggesa pemain menjadikan kekalahan itu sebagai pembakar semangat dan segera bangkit menjelang sepak mula Piala Suzuki AFF 23 November depan. Okay.
Bagi Dato' Hamidin, masih ada masa untuk Dollah Saleh, barisan kejurulatihan serta pemain-pemain untuk merencana formula yang terbaik. Fokus utama FAM adalah mahu memastikan 3 mata diraih ketika perlawanan pembukaan kumpulan B menentang Myanmar. Baiknya kalah yang semalam tu bermakna semangat pemain dan juga Dollah Saleh lebih membara. Pagi tadi saya bersama dengan beliau di hotel dan juga malam tadi kita telah buat postmortem dengan Datuk Sudarsono dan kita harap pemain-pemain ini akan lebih bersemangat walaupun kadang-kadang elok juga menerima tekanan macam ni, jadi diorang semangat diorang dicabar untuk menunjukkan sesuatu dan kita harap di Vietnam mereka akan membuktikan sesuatu untuk kita memulihkan dan sudah tentu target kita Myanmar adalah kita punya sasaran untuk mendapat 3 mata. Itu target kita dulu. Skuad Dollah Saleh akan bertemu Myanmar 23 November ini untuk perlawanan pembukaan. Dalam perkembangan berasingan, tiket Piala Suzuki akan dijual di Wisma FAM Kelana Jaya. Dato' Hamidin memberitahu tiket tersebut melibatkan perlawanan Malaysia bertemu Myanmar, Thailand dan Singapura. Tiket perlawanan antara Malaysia, Myanmar, Malaysia, Thailand dan Singapura. Jadi kita dah jual semalam. Jadi kita ada sebahagian lagi tiket tersebut dan tiket tersebut akan terus dijual sehingga habis di FAM. Di FAM waktu dia pukul 9 pagi hingga 5.30 petang waktu office sehingga 19 bulan. Sebelum kita nak kembalikan kepada Persatuan Bola Sepak Singapura lah. Tapi saya harap semua penyokong akan dapat untuk mengambil tiket tersebut atau membeli tiket tersebut untuk menyokong pasukan kebangsaan. Dato' Hamidin mengharapkan peminat bola sepak di Malaysia terus memberikan sokongan kepada Dollah Saleh dan pemain-pemain skuad Harimau Malaya yang akan menggalas tugas di Singapura berdepan Myanmar, Thailand dan tuan rumah Singapura untuk memburu 2 slot ke separuh akhir. Majlis Olimpik Malaysia MOM mengharapkan Persekutuan Badminton Dunia BWF dapat mempertimbangkan hukuman ke atas jago badminton negara Datuk Lee Chong Wei. Itu pandangan peribadi Presiden MOM Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jaafar terhadap nasib Lee Chong Wei yang diibaratkan bak telur di hujung tanduk. Tunku Tan Sri Imran berpendapat kaedah diplomasi mungkin dapat meringankan hukuman terhadap Datuk Lee Chong Wei yang akan diputuskan oleh BWF bila-bila masa sahaja. Beliau mengakui insiden doping ini sedikit sebanyak memberi impak negatif terhadap sukan badminton Malaysia di mata dunia. Malah keputusan penggantungan mungkin tidak akan berubah. Tunku Tan Sri Imran mencadangkan pengurusan tertinggi Persatuan Badminton Malaysia BAM bersemuka dengan BWF untuk membincangkan masalah tersebut secara diplomasi. It's a personal opinion that I think we can, because of his high reputation, his high standing in badminton worldwide, he's had no incidences of any violations before, and it's very clear this is not performance enhancing. Given a proper, reasoned meeting, an apologetic meeting with the highest of the BWF officials, I think he's probably going to get a better outcome out of it than going legal. Isu skandal doping Datuk Lee Chong Wei bermula awal bulan ini selepas ujian sampel A dan sampel B didapati positif mengandungi dexamethasone yang digunakan Chong Wei dalam proses pemulihan kecederaan pahanya. Malah BAM sudah pun melantik peguam dari London, Mike Morgan, untuk pembelaan kes ini. Tunku Imran bercakap pada sidang media selepas majlis penyerahan Grand Sports Excel bagi tahun 2014 di Ibu Negara. 41 atlet muda dari 9 bidang sukan menerima geran Yayasan Kecemerlangan Sukan Malaysia Sports Excel. Geran berjumlah RM56,000 bertujuan menggalakkan program Akar Umbi. Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar mengharapkan jalinan antara syarikat swasta dan MOM menampakkan bakat-bakat baru yang akan menggalas tugas selaku atlet Malaysia yang akan menyelah di pentas antarabangsa. Tiada kesinambungan antara atlet pelapis dan atlet elit dilihat sebagai faktor kemerosotan dalam pencapaian atlet-atlet negara di peringkat antarabangsa. Baiklah, sekian segmen sukan. Kembali bersama Kai dan Nur Mazalina. Silakan.
Baiklah, terima kasih Rizal. Laporan singkat itu tadi mengakhiri paparan Nasional 8 edisi 13 November.